Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adila Muhammad dalam laporan Harian Sukan SEA Kemboja 2023. Baik, kontingen Malaysia berjaya menambah 4 lagi pingat emas sebelum Tamasya edisi ke-32 ini melabuhkan tirai secara rasmi pada Rabu. 4 emas terakhir kontingen Malaysia dihadiahkan menerusi dance sport, skuad hoki lelaki dan wanita dan juga kickboxing. Sam Gillett memulakan kutipan pingat emas pada hari terakhir Tamasya Sukan SEA berlangsung dengan memenangi emas sukan breakdance. Sam atau lebih dikenali sebagai Lego Sam memukau barisan hakim dengan tarian kreatif dan bertenaga untuk menyingkirkan pesaingnya dari Thailand. Chin Navut Chantarat 3-0 sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenanginya pada 2019 di Filipina. 2 time in a row for breaking 2 gold medalists. I think I deserve that because I really working hard a lot just for my country, represent Malaysia to all the world international stage, not just SEA Games. Yeah, I've been doing this for so many times. Pada Tamasya Sukan SEA 2019 Filipina, Sam merangkul emas dalam acara tersebut yang juga merupakan emas pertama Malaysia dalam mana-mana acara sukan tari. Walau bagaimanapun, acara B-Boys tidak dipertandingkan pada Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam. Beralih ke sukan hoki, Malaysia menempati ramalan memenangi pingat emas berganda dalam acara hoki padang menerusi acara lelaki dan wanita. Kemenangan skuad hoki lelaki ini menyaksikan Malaysia meneruskan dominasi dalam acara hoki padang Sukan SEA lebih 5 dekad. Skuad hoki lelaki menghadiahkan pingat emas ke-32 kontingen negara selepas mengatasi Singapura 3-0 pada pertembungan final yang berlangsung dalam cuaca panas di Stadium Nasional Morodok Teko. Diberi tentangan sengit, skuad negara di depan menerusi penyudah pukulan sudut penalti Muhammad Amirul Hamizan Azhar pada minit ke-16. Muhammad Amirul sekali lagi meletakkan Malaysia di depan menerusi penalti stroke pada minit ke-38. Alfarico Lance Leao Jr. melengkapkan kemenangan skuad negara dengan jaringan ketiga pada minit ke-48 untuk pingat emas buat Malaysia. To be honest, saya jujur, saya sangat yakin dengan pasukan yang kita bawa kali ini walaupun kita turun dengan pasukan remaja. Kalau kita lihat di rantau Asia Tenggara ni, kita boleh dikatakan powerhouse lah untuk hoki padang ni. Walaupun kita turun dengan pasukan remaja, saya tahu keupayaan dan kebolehan pemain-pemain saya yang dimiliki, dan saya juga tahu sedikit sebanyak kekuatan pasukan-pasukan lawan yang di peringkat Asia Tenggara. Jadi memang dari awal bila MSC buat keputusan untuk hantar pasukan remaja, saya memang sangat setuju dan saya saut cabaran tu, and dari awal saya memang yakin kita akan pulang dengan pingat emas. Cuma of course along the way tournament tu ada up and down punya performance, and I think untuk game hari ni mereka betul-betul tunjukkan kemahuan diorang untuk pulang dengan pingat emas. So itu saya kena bagi kredit dan pujian untuk pasukan. Bagi Muhammad Amirul yang merupakan pemain senior skuad kebangsaan, kerjasama rakan sepasukan menjadi kunci Malaysia mencatat kemenangan bergaya ke atas Singapura. Macam coach cakap, it's about attitude lah. Kalau semua perasaan ini, kita semua desire untuk kita nak menang game tu. Yes, dekat grouping kita nak menang, but kita a bit lag, kita kurang fokus dekat second half. But kalau tengok game hari ni, kita betul 100%, kita give our effort and attitude untuk win the gold medal. Malaysia membariskan 14 pemain remaja dan 4 pemain senior bagi mengharungi cabaran di Phnom Penh. Ini merupakan pingat emas ke-16 skuad hoki di pentas Sukan SEA sejak 1971. Dalam pada itu, ketua pasukan skuad lelaki Faris Harizan menyifatkan kejayaan meraih pingat emas Sukan SEA sangat istimewa buat dirinya. Faris yang datang daripada keluarga kurang berada, nekat mencipta nama bagi mengubah nasib keluarganya bagi membolehkan mereka hidup lebih selesa selain membalas pengorbanan bapanya, Harizan Arifin, yang menjadi penyokong nombor 1 untuk dia mengejar impiannya dalam sukan hoki. Masa saya 14 tahun lah, saya minta stick tu. Harga tu memang mahal, tapi saya nak stick tu. Tapi ayah saya cakap, okey, abang akan beli, abang beli juga. Tu ayah saya bagi juga. Tak kau lagi. Masa tu Griffin, harga dia 1,000 lebih. 1,000 lebih. Saya nak juga, ayah saya beli juga. Walaupun lambat, dia bagi juga. Faris yang meraih kejuaraan utama pertamanya berkata, walaupun bagi kebanyakan pemain hoki menganggap kejuaraan Sukan SEA mungkin bukan gelaran yang besar,
Tetapi beliau mengakui gelaran ini menjadi pembakar semangat untuk beliau berusaha dengan lebih baik. Setiap hari, setiap masa saya training, saya akan bagi semua benda yang saya takkan fikir saya penat. Walaupun saya sakit, saya akan training, saya akan cakap, so one day saya akan bagi satu medal untuk family saya. Yang ni hari ni saya dapat bagi gold medal untuk family saya. Dan ini antara first international level saya. Senior level lah. Saya dapat first medal dalam karier saya. Faris selepas ini akan menggalas cabaran bersama skuad negara di Kejohanan Hoki Remaja Asia di Oman minggu depan. Sementara itu, skuad hoki wanita menghadiahkan pingat emas terakhir kontingen Malaysia di Kemboja selepas mencatat kemenangan 4-1 ke atas Thailand. Skuad kendalian Nazhi Nubli walau bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan awal lawan sebelum Malaysia kembali menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Siti Nur Arfah Muhammad Noor. Jaringan Nuraini Abdul Rashid meletakkan Malaysia mendahului 2-1 sebelum jaringan Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad dan Nur Afikah Shazni Azhar melengkapkan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Thailand. Alhamdulillah, ini emas terakhir untuk Malaysia. Saya harap ini adalah apa yang kita orang buat hari ini dan apa yang kita orang dapat hari ini gold medal. I hope rakyat Malaysia dan atlet-atlet yang lain jangan putus asa. Kita masih ada peluang lagi untuk praktis apa yang kita perlu dan ada lagi SEA Games akan datang. So jangan down apa yang kalau target yang tak dapat tu. Dalam pada itu, hasrat skuad sepak takraw membawa pulang sekurang-kurangnya 1 pingat emas tidak kesampaian selepas tewas dalam acara antara regu. Pasukan negara yang dibarisi Muhammad Syahir Rosdi, Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Azlan Alias bermula langkah kiri apabila tumpas 12-21. Regu Malaysia bangkit mengheret perlawanan ke set penentuan apabila menang 23-21 ke atas regu Thailand. Di set penentuan, corak permainan lebih agresif dipamerkan pihak lawan untuk kemenangan berpihak kepada skuad negara Gajah Putih itu. Set ketiga tu apa yang menuncatkan kami memang kami tak sangka dengan perubahan permainan yang diubah oleh Tekong Sriwat Saka tu. Memang kami tak dapat jangka dia punya strategi dah tukar. Masa set kedua kami boleh adapt lagi. Bila set ketiga tu dia tukar, kami pun masih ni tercari-cari dia punya bola. Tak dapat nak kawal lah bola dia. Untuk rekod temasya kali ini, skuad lelaki meraih keseluruhan 4 pingat perak menerusi acara regu berpasukan antara regu, doubles dan chinlun. Sukan kickboxing menambah ceria kem negara apabila mencatat nama selaku penyumbang pingat emas ke-33 Malaysia. Ahmad Nur Iman Hakim Rakib pada asalnya merupakan atlet Muay Thai negara. Mencipta kejutan dengan memenangi emas dalam acara 69 kg, emas pertamanya selepas 3 kali beraksi di Sukan SEA. Ahmad Nur Iman Hakim Rakib menghadiahkan emas ke-33 negara menerusi sukan kickboxing. Siapa sangka beliau yang mula mewakili negara dengan menyertai sukan Muay Thai dan Taekwondo membuat keputusan tekad untuk mewakili sukan kickboxing dan ia memberikan tuah kepadanya. Persatuan Muay Thai Malaysia dia panggil saya, tanya saya nak main ke tak sebab saya ada banyak komitmen kerja, belajar and then ada kelas Taekwondo saya mengajar. Tapi untuk dapatkan pingat emas buat pertama kali untuk saya join kickboxing. Bapanya bekas petinju negara Rakib Ahmad yang pernah memenangi pingat gangsa Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 98 tidak ketinggalan memberikan galakan dan idea kepada Iman untuk terus berusaha dalam bidang ini. Ada kalau ayah bagi strategi, semangat, dia cakap buat yang terbaik lah. Iman Hakim, 23 tahun yang bertarung dalam kesakitan di bahagian muka akibat kecederaan yang diperoleh semasa perlawanan separuh akhir, cemerlang menundukkan peserta Indonesia Firman Muharram Shah 2-1 dalam saingan kick light bawah 69 kg lelaki di Elephant Hall, Morodok Teko. Saya rasa happy sangat, saya tak boleh nak describe macam mana happynya saya. Terima kasih MSN banyak bantu, ISN, Persatuan Muay Thai Malaysia ambil saya daripada Muay Thai ke kickboxing and daripada silver, bronze akhirnya pingat emas buat saya.
Impian pasangan negara mempertahankan pingat emas acara bergu campuran tidak kesampaian apabila tewas di tangan Indonesia 1-2. Dengan keputusan itu juga, skuad badminton negara menutup tirai penyertaan Temasya kali ini dengan membawa pulang 2 perak dan 4 gangsa keseluruhan. Skuad badminton negara yang memulakan kempen Temasya kali ini dengan sasaran sekurang-kurangnya 1 pingat emas ternyata pulang hampa selepas wakil tunggalnya pada perlawanan akhir, Yap Roy King Cheng Su-yin, akur dengan kehebatan pasangan nombor 10 dunia Rehan Naufal dan Lisa Ayu Kusumawati dari Indonesia pada aksi bergu campuran hari ini. Malaysia beraksi cemerlang pada set pertama apabila Roy King dan Su-yin memenanginya dengan keputusan 22 berbalas 20. Pasangan negara mula kehilangan fokus di set kedua, menyaksikan mereka mudah diatasi Rehan dan Lisa apabila pasangan Indonesia itu berjaya mengheret perlawanan ke set penentuan dengan keputusan 8-21. Indonesia yang semakin selesa di set ketiga akhirnya menoktahkan kejayaan untuk menundukkan pasangan Malaysia dengan keputusan 21-16. Opponent kita memang lebih strong daripada kita lah. Tapi saya rasa saya satisfied dengan performance saya dan tim ini sebab kita bagi good fight pada mereka. Saya rasa kita main sangat baik lah. Tapi opponent lagi bagus kan. So tak boleh lah nak buat apa kan, kita pun sudah give our best then tapi still tak boleh menang. So balik kena train hard lagi. Untuk edisi ke-32 Cambodia, skuad badminton negara membawa pulang 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa keseluruhan. Berita itu tadi mengakhiri laporan harian dari Phnom Penh. Teruskan bersama kami di Bulletin MSN untuk laporan penutup Sukan C ke-32 Kemboja 2023.